nawaitu tayammuma listibahatis salati lillahi ta'ala. Kita tak niat macam kita niat wudu. Nawaitu raf'al hadathil akbar lillahi ta'ala, mengangkat hadas. Sebab tayammum tidak boleh mengangkat hadas, tidak menghilangkan hadas, tidak menghilangkan najis, akan tapi membolehkan kita untuk solat. Sebab li faqdil ma', sebab tidak ada air. Seterusnya fardu yang ketiga iaitu mashul wajhi, menyapu muka. Dan fardu yang keempat mashul yadaini ilal mirfaqaini, menyapu kedua tangan sehinggalah ke siku. Al-khamisu yang kelima tertibu bainal mashaini, tertib di antara dua sapuan. Macam ni. Disebut di sini ada 5 fardu tayammum. Yang pertama adalah naqlut turab. Contohlah di hadapan meja ni adalah ada tanah ataupun pasir. Kita perlulah menukil ataupun mengubah tanah itu pada anggota tayammum. Kita letak tangan kita di atas tanah tersebut, kita niat nawaitu tayammuma listibahatis salati lillahi ta'ala. Lepas tu kita angkat. Kalau ada tanah tu banyak melekat pada tangan kita, kita tepuk-tepukkan sikit. Lepas tu kita sapukan kepada kita punya muka. Kalau sapuan macam kita sapu di sini, contohnya tidak terkena pada anggota muka, dibolehkan kita untuk usap-usap sikit muka kita untuk meratakan tayammum tersebut. Akan tetapi untuk mentigakan tayammum, contoh kita ambil 1, ambil 2, ambil 3, itu adalah makruh di dalam tayammum, diboleh 1 sahaja. Akan tapi yang kalau kita ambil 1 kali, kita usap banyak kali pun tidak ada masalah dalam tayammum, dikira sebagai 1 sapuan sahaja. Begitu juga yang kedua, yang fardu yang keempat, kita ambil tanah, kita tepukkan sikit. Kalau ada tanah tu banyak dekat, kita letakkan. Mulakan dengan tangan kanan, tayammun, mulakan dengan tangan kanan. Letak tangan kanan, letak tangan kiri bawahnya, tarik sampai ke siku, pusingkan tangan kanan, tolakkan ke hadapan. Begitu juga dengan tangan kiri, tarik sampai ke siku dan pusingkan, tolak ke hadapan. Begitulah sempurnanya tayammum. Dan fardu yang kelima disebut sini tertibu bainal mashatain, kena tertib. Kalau kita sapu tangan dulu baru sapu muka, tak sah kita punya tayammum. Perlu untuk kita sapu muka, barulah sapu kita punya tangan sampailah ke siku. Begitu juga perlu tertib. Tak boleh kita dah sapu sampai ke siku baru kita niat nawaitu tayammum listibahatis salah, tak sah kita punya tayammum. Niat waktu bila kita letak tangan di atas tanah itu, niatlah bahawa aku niat tayammum untuk membolehkan solat kerana Allah Ta'ala. Ini berkenaan dengan fardu tayammum. Seterusnya kita masuk ke fasal yang seterusnya. Apakah fasal yang menerangkan apakah perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Mari kita baca bersama-sama. Faslun mubtilatut tayammumi thalathatun ma abtala al-wudu'a war-riddatu wa-tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Pembahasan ini membahaskan tentang apa yang terbatalnya kita punya tayammum. Contoh, kalau kita dah ambil tayammum, perkara-perkara yang membatalkan kita punya tayammum. Disebut di sini mubtilatut tayammumi. Mubtilatun adalah jamak kepada mubtilun. Mubtilun mufrad, mubtilatun adalah jamak, iaitu jamak taksir. Jamak taksir. Ini yang ada kata jamak muannas salim juga. Kenapa dia tambah alif dan ta? Sebab dia bukan muannas. Ini pembahasan panjang dalam ilmu nahwu. Mubtilatut tayammumi thalathatun, ada 3. Yang pertama, ma abtalal wudu'a. Ma abtalal wudu'a disebut di sini husulu syai'in min nawaqidil wudu'i sabiqah
hadza in tayammama 'anil hadasil asghar. Apa yang menyebabkan batalnya tayamum, begitu juga apa yang menyebabkan batalnya wudu, batal juga tayamum. Contoh kita kentut, contoh kita buang air kencing, contoh kita buang air besar, contoh kita berjunub, contoh kita ada haid, contoh kita ada nifas. Perkara tersebut kalau kita tengah dalam keadaan tayamum, apa yang menyebabkan batalnya hadas, membatalkan wudu, perkara itu membatal juga tayamum. Ini dimaksudkan dengan ma abtalal wudu'a, ma abtala al-wudu'a. Seterusnya yang kedua adalah ar-riddah, iaitu murtad. Orang yang murtad, tayamum dia terbatal. Tayamum dia terbatal. Contohlah seorang ni dia tak ada adik, tak ada air, dia nak solat, dia tayamum. Sebelum dia nak angkat Allahu Akbar, dia murtad. Lepas tu dia masuk Islam pula, keadaan tak ada air lagi, dia perlu untuk bertayamum sekali lagi untuk mengesahkan dia punya solat. Sebab apa? Dia murtad. Bimujarrad murtad, bimujarrad wuqu' riddah, dengan murtadnya seorang tersebut terbatallah dia punya tayamum, perlu untuk dia bertayamum sekali lagi untuk menyempurnakan solatnya. Seterusnya, sebab yang tiga menyebabkan terbatalnya tayamum, tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Dia mengetahui ataupun dia zon ataupun dia syak adanya air walaupun dia sudah tayamum. Saya dah beritahu tuan-tuan dan puan, saudara-saudara sekalian, maratibul ilmi itu ada 4 ataupun ada 5. Yang pertama jahlun. Maratib, tertib ilmu tu ada 5 atau 4 disebutkan saya. Yang pertama jahlun. Satu benda sama ada kita kata 1 tambah 1 2. Kalau kita tak tahu, maksudnya jahlun. Kalau kita kata 1 tambah 1 itu 20% saja itu adalah 2. Tu panggil wahmun. Kalau lah kita kata 1 tambah 1 itu adalah 2, kita kata sama ada mungkin boleh jadi 1, mungkin boleh jadi 2, 50% dia panggil asyakku. Kalau lah kita kata 1 tambah 1 tu saya tak pasti, tapi 80% tu saya pastilah 2. So panggil al-dhannu. Dan 1 tambah 1 adalah 2. Kalau kita betul-betul itu 1 tambah 1 adalah 2, panggil al-ilmu ataupun ma'rifah. Kita ada al-jahlu, kita ada al-wahmu, kita ada asyakku, kita ada al-dhannu, dan kita ada al-ilmu ataupun al-ma'rifah. Kalau di sini maksudnya tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi, kalaulah dalam satu keadaan kita tahu, kita zon dan kita tahu 100% bahawa di kawasan ini tidak ada air. Lepas tu sebab zon dan ilmu 80% ataupun orang kata 1% kita tahu kawasan tak ada air, dibolehkan ke atas kita untuk tayamum. Akan tetapi apabila kita tengah tayamum, kita dah ambil tayamum, kita nak solat. Sebelum kita nak solat tu kita rasa kita 50%, 50-50. Kawasan ni ada air, kawasan ni tak ada air, 50. Ataupun kita dimasukkan kalau kita rasa 50-50, ada air tak ada air, di situ terbatallah kita punya tayamum, diwajibkan ke atas kita untuk mencari air untuk menyempurnakan kita punya solat. Sebab itu tawahhumul ma, tawahhum di sini wal muradu bi huna dalam syarah kata ma yashmalu syakku, apa yang dimaksud dengan syak. Syak ni 50%. Kita rasa 50% ada air, 50% tak ada air, kita tengah dah ada tayamum, terbatallah kita punya tayamum tersebut, diwajibkan ke atas kita untuk berwudu untuk menyempurnakan kita punya salat. Selesailah perbat. Ni ada 3 perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama apa yang membatalkan wudu, yang kedua riddah, murtad, dan yang ketiga tawahhum, adanya air bagi orang sudah yang bertayamum. Seterusnya kita masuk fasal yang terusnya menerangkan berkenaan dengan allazi yadhhuru minan najasati, perkara-perkara yang najis yang menjadi suci. Tak semua perkara-perkara yang najis menjadi suci. Ada perkara-perkara yang menjadi najis menjadi suci, ada 3 perkara. Kita baca sama-sama. Faslun
alladhi yadhhuru minan najasati thalathatun. Al-khamru idza takhallalat binafsiha wajildul mayyitati idza dubigha wa ma sara hayawanan. Secara umumnya perkara-perkara yang najis menjadi tahir, yang menjadi suci adalah 3 perkara. Yang pertama, al-khamru idza takhallalat bi nafsiha, jika arak tersebut menjadi cuka. Penerangannya saya akan terang sebentar lagi. Yang kedua, jildul maitati idza dubigha, kita samak. Sebab kadang-kadang orang terbalik. Samak dia kata sertu adalah samak. Dalam penggunaan yang tak silap saya yang digunakan oleh Dewan Pustaka, samak itu kita ambil kulit, contoh kulit lembu, lepas hari korban kita bersihkan, tu dia jadi suci. Sebab kulit itu datang daripada benda yang sembelihan yang maitah, iaitu benda yang mati, dia akan jadi najis. Apabila kita basuh, dia akan menjadi suci. Itu panggil samak. Kalau sertu adalah apabila tangan kita terkena najis anjing, kencing anjing, kita basuh 7 kali, 6 kali dengan air biasa, yang basuhan ke-7 dengan basuhan air tanah, itu dipanggil sertu. Ini penggunaan yang mustalah yang digunakan dalam di Malaysia lah sekarang. Kadang orang tak bezakan apa istilah sertu dan sama. Dan yang ketiga adalah wa ma sara hayawan, perkara yang datang daripada najis yang menjadi haiwan. Penerangan ni saya akan terang sebentar lagi. Kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat bi nafsiha, jika arak ini menjadi cuka. Proses ini dipanggilkan sebagai proses al-istihalah. Saya tak tahu nak terjemahkan bahasa Melayu, tapi proses yang ada proses al-istihalah, mungkin dalam bahasa Melayu juga dinamakan sebagai istihalah. Proses ini dinamakan sebagai proses al-istihalah. Di sini disebutkan proses al-istihalah ini jika khamar tersebut menjadi cuka dengan dirinya sendiri, bukan diletakkan satu bahan kimia kepada khamar tersebut untuk menjadi cuka. Kalau diletakkan bahan kimia menjadi cuka, khamar tersebut, arak tersebut masih lagi menjadi najis. Sebab khamar ini adalah najis al-hukmiyah. Nanti kita akan masuk. Najis dalam mazhab Syafi'i terbagi kepada 3, iaitu najis mughalladah, mukhaffafah, dan najis mutawassitah. Dan najis mutawassitah terbagi kepada 2, iaitu al-ainiyah wal hukmiyah. Al-ainiyah yang mana kita boleh nampak dengan laun, at-ta'mun wa rihun, rasa dan bau. Dan hukmiyah kita tak boleh nampak dengan rasa, bau dan ta'mun wa laun wa rihun, 3 perkara ini. Dan najis dan arak termasuk daripada najis al-hukmiyah. Perbahasannya akan datang sebentar lagi. Disebut di sini idza takhallalat, dengan berlakunya proses al-istihalah ini, jika proses ini berlaku bertukarnya arak tersebut dengan dirinya. Dalilnya disebut di sini al-khamru idza takhallalat bi nafsiha bi allam tusahibaha ainun ajnabiyah. Ini syarat dia. Al-khamru in takhallalat bi nafsiha. Al-khamru jika dia menjadi takhallalat, menjadi istihalah dengan dirinya sendiri, bi allam tusahibaha, dengan tidak bersama dengannya ainun ajnabiyah, daripada perkara-perkara yang ajnabi, yang luar, foreigner daripada khamar tersebut, maknanya bahan kimia yang lain. Jika diletakkan bahan kimia yang lain untuk menjadikan cuka, masih lagi khamar tersebut menjadi najis. Ini perkara yang pertama. Di antara perkara-perkara yang mengikut perkara-perkara yang najis juga tidak disebut dalam ni, yang menjadi tahir. Contoh darah adalah najis. Darah adalah
najis. Jika keluar daripada diri manusia adalah najis. Ada juga setengah darah menjadi suci. Contohnya misk. Siapa bisa dengar misk? Khitamu misk. Orang kata khitamnya wangi. Misk ini adalah darah yang diambil, darah beku yang diambil daripada dada kijang ataupun rusa yang tinggal di pergunungan. Contoh pergunungan Tibet di Mongolia dan sebagainya. Ada satu jenis darah yang berkumpul dalam kijang liar ini, diambil sama ada hidup ataupun mati, diambil dan diproseskan mengeluarkan satu bau yang sangat wangi, yang mana dijual dengan harga berjuta-juta bahkan milion. Misk. Sebab tu orang kata khitamu misk. Khitamnya, pengakhirannya wangi. Maknanya wangian misk tu, kenapa orang tak kata wangian minyak atar ke minyak ataupun ambar. Kalau bisa tengok ambar ni adalah satu macam tengok macam satu keping macam orang nak pergi Madinah Mekah, orang akan beli ambar satu keping macam sabun tu dibau wangi. Anbar tu daripada daripada ikan paus. Ni misk ni adalah satu darah kumpulan daripada kijang yang diambil untuk jadi minyak wangi. Ini juga berlaku padanya proses istihalah. Asalnya darah najis, akan tapi diproseskan menjadi minyak wangi, halal untuk kita menggunakannya. Sebab tu disah-sah apabila kita solat menggunakan minyak wangi misk. Bukan misk nama dia dalam botol, nama dia misk. Ni maksud misk yang betul-betul. Kadang berapa banyak botol tulis misk. Bukan, ini misk yang betul-betul misk. Kalau betul-betul misk ini adalah sangat mahal. 1 mililiter pun tak tahulah berapa puluh ribu dia punya harga, sangat mahal. Sebab kijang-kijang ni susah nak dapat, sudah pupus. Seterusnya perkara yang kedua, wajildul maitati idza dubigha. Maksudnya jika disamakan, jika jil iaitu kulit haiwan jika disamak akan menjadi bersih, kecuali kulit daripada anjing dan khinzir. Ini ada bila sebut ini wajildul maitati idza dubigha, kulit haiwan yang mati jika dibersihkan, jika disamakkan akan menjadi suci. Bukan maksudnya semua jenis kulit, maknanya ada pengecualian, iaitu ada 2 dah, kulit anjing dan kulit khinzir. Walaupun dibasuh, walaupun dibasuhkan dengan kat sini seeloknya dalam hadis diriwayatkan didabur ini dengan nama dia apa? Satu alat lah, dia punya alat dabur, satu pohon. Kalau dalam bahasa Arab saya tak ingat istilah dia, tapi bila disucikan dia akan menjadi suci. Dalilnya di sini, amma idza kana najisan kajildil kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima fala yathuru bidabghi. Adapun najis iaitu kulit anjing dan kulit khinzir dan apa yang beranak. Contohnya anjing tu dia pergi stun dengan dongki, contohnya dapat keluar. Contohnya yang keluar daripada itu, jika disebelah kulit itu masih juga tak suci. Sebab mawa tawallada minhuma, apa yang keluar daripada salah satu daripadanya, au min ahadihima, keluar daripada salah satunya, fala yudharu bidabghi, dan tidak suci dia dengan samak tersebut. Seterusnya perkara yang ketiga yang asalnya perkara najis betul menjadi suci, iaitu seterusnya perkara yang ketiga iaitu wa ma sara hayawanan, apa yang menjadi najis yang bertukar menjadi haiwan. Contoh di sini an-najasatu allati istahalat hayawanan, di antara najis yang bertukar menjadi haiwan, kal maitati, seperti bangkai, idza sarat dudan, jika kalau bangkai dibiarkan lama dia akan menukar menjadi bau busuk, busuk tersebut menukar jadi ulat dud.
Ulat dud adalah tidak, dia adalah di antara ulat yang suci. Yang mana kalau kena tangan kita, kita tak perlu untuk contohnya membasuh tangan kita sebab dia najis, tak ada masalah. Sebab tak ada masalah. Contohnya ulat dud, contohnya ada dalam buah, contohnya ada dalam buah, contohnya buah jambu, contohnya dah lama sangat dia akan ada ulat lah. Sebab dia menjadi busuk dan sebagainya, dia akan keluarnya ulat dud. Ulat dud itu adalah berlakunya padanya proses istihalah, berubah daripada maitah atau menjadi satu benda najis, berubah menjadi ulat, di situ menjadi suci. Seterusnya, apabila kita dah membahaskan apa yang perkara yang bernajis menjadi suci, diperbahaskan seterusnya pembahagian an-najasat, pembahagian najis. Yang mana saya sebut tadi, najis terbahagi pada 3. Yang pertama mughalladhah, wa mukhaffafah, wa mutawassitah. Mari kita baca bersama-sama, sebab di sini diterangkan pembahagian najis, bagaimana kita nak membezakan di antara najis ini, dan diterangkan tentang fasal seterusnya bagaimana kita nak menyucikan jika pakaian kita, jika diri kita terkena najis-najis ini. Faslun an-najasatu thalathun mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Al-mughalladhatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima wal mukhaffafatu bawlus sabiyyi alladhi lam yat'am ghayra al-labani wa lam yablugh al-hawlaini wal mutawassitatu sairun najasati. Okey, pasal ini menerangkan tentang anwa', iaitu pembahagian najis di dalam mazhab Syafi'i. An-najasatu adalah jamak kepada najasatun. Najasatun adalah mufrad, an-najasatu adalah jamak. Thalathun, ada padanya 3 jenis. Yang pertama mughalladhatun, mughalladhah daripada perkataan ghalladha yughallidhu taghdidhan bermakna berat. Yang kedua mukhaffafah daripada khaffafa yukhaffifu takhfifan maksud ringan. Dan mutawassitah daripada perkataan tawassata yatawassatu tawassutan, iaitu bermakna sederhana, iaitu yang tengah-tengah. Di sini disebut yang pertama adalah najis al-mughalladhah. Apakah dimaksudkan dengan najis? Ditarifkan dengan najis di sini mustaqdharun yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhasa. Bermaksud, apakah yang dianggap sebagai najis? Perkara yang tidak boleh untuk kita terlekat pada kita, ataupun terlekat pada pakaian kita, ataupun terlekat kepada tempat sujud kita, ataupun terlekat pada tempat kita nak solat, yang mana perkara tersebut tidak membolehkan untuk kita solat dengannya. Itu takrif najis dari segi syarak, dari segi fiqh. Sebab fiqh ni ada berkait, sebab itulah diqaidkan dengan solat. Sebab itulah air mani contohnya, apabila terlekat pada diri kita ataupun terlekat pada pakaian kita, kita boleh solat dengannya. Sebab itu air mani tidak anggap sebagai najis. Betul lah. Sebab apabila kita nak meletakkan takrif, kita letakkan takrif yang jami' mani', disebut di sini mustaqdarun, satu benda yang jijik, yang ada benda jijik tersebut, yang mena'u sihhatas salati haitsu la murakhasa, yang menghalang untuk sahnya solat, haitsu la murakhasa, tidak ada rukhsah padanya untuk kita solat dengan adanya najis. Wajib ke atas seorang mukallaf tersebut untuk menghilangkan najis sebelum melakukan solat, sama ada membuang najis tersebut dengan air, ataupun dengan istinja ataupun istihjar menggunakan batu ataupun apa yang menepati tempatnya.
Disebut di sini al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Najis yang berat, mughallazah, najasatul kalbi, najis yang daripada bangsa kalbi, anjing, wal khinziri, dan khinzir, wa far'i ahadihima, dan apa yang terkeluar daripadanya, furuk-furuknya, seperti mana yang saya sebut tadi. Disebut di sini najasatul kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahir. Apakah yang dimaksud dengan wa far'u ahadihima, yang terkeluarnya daripada satu, terkeluar daripada dua ini. Contohnya saya sebut tadilah, apa yang terkeluar daripada pergaulan anjing dengan haiwan yang tahir yang lain. Apa haiwan yang bersih yang lain? Haiwan yang bersih yang lain apa dia? Selain daripada khinzir dan anjing. Apa yang berlakunya hubungan di antara anjing dan khinzir daripada haiwan yang bersih yang lain, jika menjadinya anak dan sebagainya terkeluar daripada haiwan tersebut disebabkan hubungan di antara anjing dan khinzir ini, begitu juga dianggap sebagai najis. Dan disebut di sini yang kedua, al-mukhaffafah. Al-mukhaffafah, najis yang ringan. Sebab apa? Sepatutnya diterangkan najis berat, najis sederhana dan najis yang ringan. Kenapa diterangkan najis ringan dulu? Sebab selain daripada yang berat dan ringan, itu adalah sederhana. Sebab mudah untuk kita nak faham. Al-mukhaffafatu, yang ringan, baulus sabi, iaitu air kencing. Air kencing. Bila kata baulus sabi, air kencing anak lelaki. Bila kata air kencing, terkeluarlah najis dia. Iaitu dia punya tahi bila dia buang air besar lah. Baulus sabi, air kencing as-sabi. Bila sebut as-sabi, terkeluarlah as-sabiyah. Maksud sabiyah, anak perempuan. Baulus sabi, air kencing anak lelaki, baby lelaki, yang mana alladhi lam yat'am, yang tidak pernah lagi makan, yang mana masih lagi ghairal labani, yang tidak pernah makan kecuali dia punya susu ibunya. Kalaulah budak itu baby lagi, umur 5 tahun, air kencing dia tetap juga najis, sebab kat sini dia lebih daripada 2 tahun. Ghairal labani wa lam yablughil haulain, yang tidak melebihi 2 tahun. Kat sini najis yang mukhaffafah di sini adalah air kencing budak lelaki. Itu syarat pertama, air kencing. Syarat kedua adalah, qaid yang kedua adalah budak lelaki, bukan budak perempuan. Yang ketiga, syarat dia tidak pernah minum kecuali susu ibunya, bukan susu tin, susu ibunya. Kalau makan susu tin dah menjadi najis. Walam yablughil haulain, yang mana masih lagi tak lebih umurnya 2 tahun. Dan tahun sini bukan 2 tahun Masihiyah, di sini 2 tahun Hijriyah. 2 tahun Hijriyah. Ini adalah najis mukhaffafah. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak menghilangkan najis budak kecil. Ini mukhaffafah diterangkan pada bab yang seterusnya. Seterusnya, najis yang al-mutawassitah, iaitu najis yang sederhana. Wal mutawassitatu sairun najasati, adapun najis mutawassitah baki lagi pada najis, yang mana selain daripada najis anjing dan khinzir, dan selain daripada najis budak lelaki yang masih lagi tak makan kecuali susu ibunya, yang masih lagi tidak sampai 2 tahun. Seterusnya kita masuk bagaimana cara untuk kita menyucikan najis-najis ini. So marilah kita baca bersama-sama. Faslun. Al-mughallazatu tathuru bi sab'i ghasalatin. Tathuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha. Ihdahunna biturabin wal mukhaffafatu
tathuru birashil ma'i ma'a 'alaiha ladah najis mutawassitah ataupun najis mukhaffafah. Yang pertama adalah najis mughalladah. Najis mughalladah disebutkan di sini tathuru, disucikan dengan bisab'i ghasalatin, dengan 7 basuhan, ba'da izalati ainiha, selepas menghilangkan ain najasah. Maksud ain najasah tu kalau taik tu lekat, contohnya lekat di sini, kita buang ataupun kencing, air kencing tu kita buang, air tu basuh kencing tu, itu masuk ain. Kalau tak ada kat tempat tu, tu dah kata hilangnya ain. Contohnya ada seketul, contohnya najis tersebut, jatuhnya najis kat sini, ada seketul besar genggam kita, ain dia apa dia? Yang jatuh kat sini lah. Apabila kita dah buang, kata habis hilangnya dia punya ain najasah, iaitu basuh dengan 7 basuhan ba'da izalati ainiha. Maksudnya kita najis al-mughalladah, kita apa yang pertama kali kita kena buat, yang pertama kita buang ain najasah dulu. Kita tengok ada air kencing, kita buang, sama ada kita buang, sama ada kita orang kata kedah kata corok air, macam simbah air dulu, ataupun kita kata kita ambil tahi tersebut, kita najis tersebut kita buang dulu. Maksudnya kita buang dulu barulah kita basuh. Bukanlah maksud kita basuh tu kita simbah air tu dah masuk dengan basuhan. Basuhan tu datang selepas kita buang ain najasah, kita buang najis tu dulu. Disebutkan sini ba'da izalati ainiha ihdahunna biturab, yang mana selepas kita buang ain najasah tersebut, kita basuh 7 basuhan. Satu daripada 7 basuhan itu adalah dengan air tanah. Okey, di sini ada sedikit perbahasan. Adakah Ustaz, adakah dibolehkan untuk kita menggantikan sabun itu kepada tempat turab, tempat kepada tanah? Di sini di dalam mazhab Syafi'i, qaul yang mu'tamad, qaul yang digunakan oleh kebanyakan ulama Syafi'i, sabun tidak boleh menggantikan tanah. Sabun tidak boleh menggantikan tanah. Diwajibkan untuk menghilangkan najasah. Contoh ada air kencing anjing di hujung sana contohnya, perlulah pertama kali untuk kita buang air kencing tersebut, lepas tu kita basuh 6 kali dengan air biasa. Yang ketujuh kita basuh dengan air tanah. Adapun ada setengah ulama kata mengasuh air yang pertama air tanah, itu khilaf dalam mazhab Syafi'i. Maknanya basuhan yang salah satu daripada basuhan perlulah untuk kita basuh dengan tanah. Tidak sah tanah itu digantikan dengan sabun. Sebab apa? Diriwayatkan dalam satu hadis, idza walagha kalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab. Jika jilatnya anjing tempat makan kamu, pinggan kamu ataupun kamu punya cawan kamu, idza walagha kalbu ina'a ahadikum, pinggan atau tempat makan kamu, falyaghsilhu sab'an, basuhlah pinggan kamu tu 7 basuhan, 1 basuhan dengan tanah. Di sini ulama mengatakan turab, di sini lafaz turab adalah benda yang ta'abbudi, bukan yang benda yang ta'lil. Sebab benda yang dalam fiqh kita ada benda yang ta'abbud, kita ada benda yang kita boleh ta'lil. Maksud benda yang ta'abbudi bila Allah kata solat 5 waktu. Solat 5 waktu, solat subuh 2 rakaat. Kita boleh kata solat subuh itu 2 rakaat sebab Allah nak meringankan bagi kita. So, orang bangun pagi tak naklah bagi solat 4 rakaat, 2 rakaat. So kita kata orang bagi seseorang tu, dia kata untuk ringan bagi dia 2 rakaat. Setengah orang mungkin ringan bagi dia 3. Ini adalah benda ta'abbudi, kita tak boleh mentaklil, kita boleh nak bagi reason sebab apa. Begitu juga dengan perkara turab ni. Inilah perkara yang ta'abbudi.
Contohnya di antara perkara yang ta'abbudi, benda yang berkaitan dengan adat. Contohlah kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina lelaki dan penzina perempuan yang bukan muhsan, direjamlah mereka 100 sebatan. Kita tak boleh nak tambah. Kita nak rejam 120, kita nak rejam 80. Ini adalah benda yang ta'abbudi, yang di dalam mazhab Syafi'i mengatakan ini adalah perkara ta'abbudi. Kita kena perlu untuk membasuh dengan tanah bagi untuk menjamin kebersihan basuhan tersebut. Contoh, ustaz, saya nak gunakan tanah juga. Nak gunakan tanah, basuh dulu 7 kali, lepas tu awak basuhlah dengan tanah. Sebab ada setengah ulama mengatakan basuhan tanah itu dapat menghilangkan ain najasah tersebut. Dapat menghilangkan saki-baki najasah, sebab ada pada tanah chemical seperti satu chemical dapat menghilangkan najis. Ustaz, contoh kalau kami ahli kimia, kami buat satu bahan kimia seperti mana yang ada dalam tanah, boleh tak kami menggantikan tanah? Tak boleh, sebab perkara ini adalah ta'abbudi. Kalau antum semua nak gunakan bahan kimia tersebut, nak gunakan sabun, basuhlah selepas kita menyempurnakan basuhan dengan tanah. Sebutkan situ. Lepas tu perkara yang seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan ihdahun nabi turab, satu daripada 7 basuhan tersebut dengan tanah? Adakah kita ambil tanah, kita campak tempat najis daripada anjing dan khinzir tersebut? Dimaksudkan di sini adalah mazju at-turabi bil ma'i qabla wad'ihi ala mahallin najasah. Basuh dengan tanah tersebut maksudnya basuhan ke-7 tersebut kita ambil tanah, kita campurkan dengan air. Bukan maksudnya kita ambil tanah, kita letak dekat tempat tersebut, tebarkan tanah. Contohnya dalam kelas ni semua kena ada, contohnya najis, kita tebarkan semua, tak, kita basuh dengan air tanah. Okey, seterusnya najis al-mukhaffafah, iaitu najis yang ringan. Najis yang ringan, bagaimanakah untuk kita menyucikan najis yang ringan? Dimaksudkan dengan najis yang ringan ini adalah najis bayi lelaki yang masih menyusu susuan ibunya, yang masih lagi tidak makan benda yang luar selain daripada susu ibunya, dan masih lagi tidak sampai umur 2 tahun. Bagaimana kita nak menyucikan najis anak ni? Adalah dengan birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah. Dengan kita apa maksud rash? Kita ambil, kita renjiskan tempat kencing anak, tak terkenanya anak kencing tersebutlah. Kalau kena baju, kita renjiskan. Wa izalati 'ainiha, tak cukup untuk renjis, perlulah untuk izalah ain. Contohlah, kalaulah ain tersebut, contoh ain ni boleh menunjuk ain najasah, boleh difahami dengan 3 perkara, iaitu laun ataupun ta'mun ataupun rihun, warna, rasa dan bau. Cukuplah untuk kita merenjiskan dan menghilangkan ain najasah tersebut. Seterusnya, cara untuk menghilangkan najis mutawassitah disebutkan sini. Wal mutawassitatu tanqasimu ila qismain. Adapun najis mutawassitah ini terbahagi kepada 2, ainiyah wa hukmiyah. Kalau saudara-saudari lihat di sini, muallif meletakkan pembahagian najis mutawassitah ini lambat. Sepatutnya fasal yang sebelum ini dia menerangkan apakah yang dimaksudkan najis mughalladah, apakah yang dimaksudkan najis mutawassitah, apakah yang dimaksudkan najis mukhaffafah. Sepatutnya dia meletakkan apakah yang dimaksudkan najis mutawassitah yang terbahagi pada ini pada fasal yang sebelumnya. Sebab fasal ini adalah fasal yang menerangkan tentang bagaimana cara nak menghilangkan najis-najis tersebut. Ni ada dapat sedikit kritikan lah bagi orang yang mensyarahkan kitab ni. Sepatutnya seeloknya muallif di sini meletakkan menerangkan najis mutawassitah ini terbagi pada 2 pada fasal yang sebelumnya. Sebab kita lihat, kita dapat faedah daripada ni adalah tak semua orang itu sempurna. Tidak semua orang itu sempurna, alhamdulillah. Tapi metodologi yang diletakkan oleh musannif di sini
mendekatkan untuk mubtadiin, orang yang bermula yang mengaji fiqh untuk memahami hukum-hukum fiqh tersebut. Yang pertama adalah ainiyah. Najis mutawassithah terbagi kepada dua, najis ainiyah dan yang kedua najis hukmiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan najis ainiyah? Al-ainiyatu hiya allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Najis ainiyah ini, najis mutawassithah al-ainiyah adalah najis yang ada padanya laun, warna, rihun, bau, wa ta'mun, dan rasa. Bagaimana kita nak menghilangkan najis-najis ini? Adalah dengan fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Kadang-kadang najis-najis ini boleh ada tiga-tiga unsur ni. Boleh jadi ada dua daripada tiga, boleh ada satu daripada tiga. Contoh, ada contohnya biasa air kencing, contoh air kencing orang biasa ataupun najis biasa daripada keluar daripada insan contohnya. Ataupun najis budak kecil, contohnya umur lebih daripada 2 tahun, contoh 3 tahun, 4 tahun, terlekat pada baju contohnya. Baju kita sebagai seorang ayah, kita tukar salin pampers anak kita contoh. Terlekat najis pada kita punya baju. Disebut di sini cara untuk menghilangkan najis ainiyah ini dengan kita menghilangkan izalati launiha, warnanya, wa rihiha, baunya, wa ta'miha, dan rasanya. Bila kita basuh, bau dah hilang, rasa dah hilang, tapi warna ada lagi. Contohnya, kita dah basuh dah lah, basuh dengan sabun dah letak klorok dan sebagainya, tak hilang lagi. Di sini dimaafkan, tidak ada masalah jika tidak hilang benda tersebut. Bolehkan untuk kita menggunakan baju tersebut untuk solat. Akan tetapi ada syaratnya. Jika kita yakin dengan meletakkan alat, setengah daripada alat ataupun sabun, yang mana kita tak guna sabun tu, yang mana sabun tu dapat menghilangkan warna tersebut, jika kita yakin benda tersebut kita tak gunakan, tidak boleh untuk kita menggunakan baju tersebut untuk solat. Sebab syarat dia untuk menghilangkan tiga-tiga unsur ni lah, launun, warihun, wa ta'amun. Dan seterusnya, pembahagian kedua adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah. Najis hukmiyah di sini disebutkan sini, hiyallati la launa wala riha wala ta'ma laha yakfika jariyul ma'i 'alaiha. Najis hukmiyah ni najis yang tiada warna, najis yang tidak ada bau, najis yang tidak ada rasa. Contoh, setengah orang, kalau kita tengok contohlah, maksudnya contoh diberi contoh oleh ulama, contoh dalam kitab Kashifatus Sajah, syarah Safinatun Najah oleh Syekh Nawawi Al-Bantan, dicontohkan najis hukmiyah ni seperti mana kencing orang biasa. Kadang kalau kita minum air banyak sangat, kita punya kencing tidak ada warna, lepas tu jatuh kat baju, kita bau pun tak kencing, rasa pun tak rasa macam air kencing. Kita tahu itu adalah najis air kencing. Najis tersebut dianggap sebagai najis mutawassithah yang ainiyah. Bagaimana kita nak menghilangkan dia? Cukuplah untuk kita yakfika jariyul ma'i 'alaiha, kita basuh, rendam, tonjok sikit dah habis. Ini dah dimasukkan cara untuk menghilangkan najis ini. Tapi sebaliknya, jika najis tu ainiyah, diwajibkan untuk kita menghilangkan tiga-tiga perkara tersebut. Dengan itu tamatlah perbahasan yang berkenaan dengan najis. Seterusnya, perbahasan yang menerangkan tentang haid dan nifas. Hukum-hukum haid dan nifas inilah satu perkara yang penting, perlu diketahui juga bagi orang lelaki dan khususnya bagi perempuan. Kita baca sama-sama. Faslun. Aqallul haidhi yaumun wa laylah. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktharuhu 15 yawman bilayaliha. Aqallu tuhri bainal haidataini
بين الحيضتين 15 يوما 15 يوما وغالبه 24 يوما 24 أو 23 يوما ولا حد لأكثره. أقل النفاس مجة وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما. Perbahasan ini membahaskan tentang tempoh haid dan tempoh nifas. Secara umumnya perbahasan ini membincangkan tentang darah yang ada pada perempuan. Secara umumnya darah yang ada pada seorang perempuan ada 3 jenis. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, dan yang ketiga dinamakan oleh ulama darah al-istihadah, iaitu darah sakit. Disebutkan di sini, dibincangkan tentang darah haid dan darah nifas, disebutkan bagaimana keadaannya, disebutkan bagaimana tempohnya, bagaimana keadaan biasa datangnya haid bagi seorang perempuan, tempoh yang paling panjang, tempoh yang paling singkat, tempoh yang paling panjang bagi nifas, tempoh yang paling singkat bagi nifas. Apabila kita mengetahui secara detail, secara umumnya tentang keadaan darah haid dan nifas, selain daripada itu adalah darah al-istihadah. Sudah. Darah haid dan nifas, jika datangnya darah haid kepada seorang perempuan ataupun darah haid datang kepada seorang lelaki, seorang perempuan yang sedang beranak, nifas, tidak diwajibkan ke atas beliau untuk solat. Begitu juga tidak wajibkan ke atas beliau untuk mengqadha solatnya. Itu adalah satu keuzuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah jadikan ke atasnya, kecuali puasa. Untuk jika datangnya darah istihadah, diwajibkan ke atas perempuan itu untuk qadha solat beliau. Dibincangkan di sini, yang pertama adalah berkenaan dengan darah haid. Disebutkan sini aqallul haidi, sependek-pendeknya tempoh haid bagi seorang perempuan, yaumun wa lailah, 1 hari 1 malam. Maksudnya 1 hari 1 malam, 24 jam darah itu keluar berterusan. Contoh seorang perempuan, darah dia keluar 24 jam. 1 hari maknanya keluar daripada pukul 3 sampai pukul 3 esok. Sudah cukup untuk mengesahkan darah tersebut adalah darah haid. Ustaz, contoh, dan disebutkan di sini juga wa ghalibuhu, selalunya darah untuk orang perempuan, kebanyakannya perempuan darah haid keluar, datang darah haid selama 6 hari ataupun 7 hari, dan tempoh yang paling banyak adalah 15 hari. Maksudnya darah yang keluar selepas di hari ke-15 iaitu adalah darah al-istihadah. Contoh, ustaz, saya hari pertama keluar 5 jam. Contoh hari ke, lepas tu selang pula hari ke-10 5 jam. Hari yang ke-15 5 jam. Jadi 15 jam. Hari ke-16 keluar lagi 5 jam. Adakah darah tersebut dianggap sebagai darah haid? Darah tersebut tidak dianggap sebagai darah haid. Darah tersebut dianggap sebagai darah istihadah. Ini perlu difahami. Maksud yaumun wa lailah, 24 jam. Sebab itulah dituntut ke atas orang perempuan ada buku. Kalau antuna sekarang dah ada calculator, ada handset, dah boleh type kan, dah boleh tasjil kan, tuliskan bagaimana apabila datangnya darah haid, apabila tamatnya darah haid. Sebab ini penting. Sebab ma la yatimul wajibu illa bi fawal wajib, yang mana dengan antuna tulisnya benda ini, antuna akan tahu waktu bila saya akan uzur tidak boleh solat, waktu bila saya perlu untuk solat. Sebab ini perkara ini iaitu terkenanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan
Kalau hubungan kita dengan manusia tak apa, dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqallu haidi yaumun wa lailah, iaitu 24 jam. Dan wa ghalibuhu, selalunya bagi seorang perempuan ini keluarnya situn atau sab'un, 6 ataupun 7. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha, 15 hari 15 malam. Yang mana 15 hari. Selepas 15 hari itu darah yang keluar dianggap sebagai darah al-istihadah. Sebab perempuan ini kalau ngaji dan lebih dalam lagi, kalau dibaca dalam Hasyiah Bajuri contohnya, Fathul Qarib, dia akan bahagikan perempuan itu terbagi pada 3. Sama ada al-mu'tadah, al-mar'ah al-mu'tadah yang biasa, maksudnya ghalib, datang dia 6 hari 7 hari. Ada yang mubtadi'ah yang baru datang. Ada yang mu'tadah mutahayyirah, yang selalu datang darah haid tapi hairah, dia pening. Darah haid dia kadang-kadang datang 10 hari, kadang-kadang datang 7 hari, kadang-kadang datang 15 hari. Di sini ada hukum-hukum yang tertentu. Perbahasan dia sangat detail lah. Yang mana di sini kita ambil secara umumnya, kaedah umumnya yang telah diringkaskan oleh ulama. Seterusnya, apabila berbincangkan tentang haid, diberbincangkan tentang aqallu tuhur baina haidatain, iaitu tempoh suci di antara 2 haid. Disebut di sini aqallu tuhuri bainal haidatain, tempoh suci di antara 2 haid paling kurang adalah 15 yauman, iaitu 15 hari. Wa ghalibuhu, selalunya adalah 24 yauman, 24 hari ataupun 23 hari. Wala hadda li aktsarih, dan tidak ada tempoh suci yang paling banyak. Sebab mungkin ada setengah daripada golongan manusia, golongan perempuan, dia datang haid 3 kali, berlaku kat atasnya 3 kali semua hidupnya, lepas tu dah tak datang padanya haid. Ada berlaku kan, tapi kebanyakan perempuan datangnya haid sehinggalah dia menopause. Okey, seterusnya perbahasan yang menerangkan tentang nifas. Nifas adalah satu darah yang keluar selepas wiladah, lepas perempuan bersalin. Di sini kita kena bezakan. Apabila perempuan bersalin, keluarnya bersama anak itu darah. Apabila keluarnya anak daripada rahim, anak yang keluar bersama darah darah tersebut dinamakan sebagai damul wiladah, darah bersalin. Darah bersalin samalah dengan hukumnya dengan darah nifas, yang mana tidak diwajibkan untuk seorang perempuan tersebut yang lepas bersalin, yang keluar banyak darah wiladah, itu normal kalau bersalin normal, yang mana perlu untuk beliau untuk mandi wajib untuk menyempurnakan solat. Begitu juga nifas. Di sini kita nak bezakan 2 masalah. Darah yang keluar ketika mana perempuan bersalin itu dipanggil darah wiladah. Contoh, perempuan bersalin pada pukul 11. Selesai bersalin, contoh 11.15. Pukul 10.30 keluar darah. Darah tersebut dinamakan sebagai darah nifas. Tak kisahlah waktu bila dia keluar, mana darah yang keluar selain daripada darah bersalin, keluarnya darah tersebut dinamakan sebagai darah nifas. Sependek-pendek tempoh darah nifas adalah majjatun, sesaat. Contohnya, perempuan datang lepas bersalin, keluar darah, lepas tu datang keluar lagi 1 saat, lepas tu tak keluar dah. Ni dianggap juga sebagai darah nifas. Wa ghalibuhu, ghalibnya iaitu kebanyakannya perempuan datang darah nifas lepas bersalin 40 yauman, iaitu 40 hari. Wa aktsaruhu, dan banyaknya iaitu situna yauman. Jika datang darah itu lebih daripada 60 hari, 3 bulan, iaitu darah tersebut dianggap sebagai darah al-istihadah, darah sakit. Dengan itu sempurnalah pembahasan berkenaan dengan kitab Taharah secara ringkas ni. Seterusnya kita akan masuk pembahasan yang kedua yang membahaskan tentang kitab As-Salah.
Selepas kita mengetahui bagaimana kita nak taharah, nak menyucikan diri kita, bagaimana kita nak menyucikan diri kita, sama ada dengan diajarkan bagaimana kita nak istinja, sama ada istinja dengan air, istinja dengan batu, bagaimana cara yang afdal dengan istinja. Kalau kita berlaku kita kat atas, kita hadas, bagaimana kita nak mengangkat hadas dan berbilangan berbahagian hadas. Jika berlakunya kat atas kita najis, bagaimana kita nak menghilangkan najis tersebut. Selepas kita dah suci diri kita, barulah dibolehkan ke atas kita untuk solat. Betul lah apa yang disebutkan oleh ulama, kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurnanya kita punya solat dengan kita menyucikan diri kita. Kita baca sama-sama. Perbahasan yang pertama yang berbahasnya menunjukkan tentang a'dzarus salah, keuzuran seorang untuk tidak berdosa kerana dia meninggalkan solat. Kitabus salati faslun a'dzarus salati ithnan an-nawm wan nisyan. Keuzuran solat ada padanya dua. A'dzar jamak pada uzrun. Uzrun jamak dia a'dzarun, jamak taksir. A'dzarus salati ithnan, uzuran pada solat itu ada padanya dua. Yang pertama an-naum, tidur. Yang kedua nisyan. Di sini bukanlah mutlaqun naum, bukan semua jenis yang apabila kita tidur kita tidak berdosa. Ada padanya qaid. Ada padanya qaid, ada padanya qaid. Yang mana ada padanya jenis-jenis yang tidur saja yang tidak menyebabkan kita dosa. Disebut di sini qaid dia, saya akan baca di sini, disebutkan oleh syarah di sini, ayyanamu asy-syakhsu qabla dukhuli waqtiha mutlaqan aw ba'dahu wa huwa yadhunnu annahu yastayqidhu qabla an yadhiqa al-waqtu anha. Maksudnya yang tidak berdosanya orang tidur ni bila tidurnya seorang tersebut sebelum waktu solat. Contohnya dia tidur pukul 12, waktu solat zuhur 1:30. Qabla dukhuli waqtiha, sebelum masuk waktu zuhur. Contohnya masuk zuhur atau waktu asar. Contoh kita ambil contoh waktu zuhur. Seorang ini tidur pukul 12 sebelum masuk waktu zuhur. Dia tahu bahawa dia dah kunci jam. Pukul 2 dia akan bangun untuk solat. Pukul 2 bangun untuk solat. Akan tapi bila dia tidur pukul 12 dia tahu dia akan solat, dia dah kunci jam dan sebagainya. Tapi dia tidur tersebut dalam keadaan yang sangat penat. Thumma la yastayqidu illa ba'da yaqihi. Dan dia tidak bangun selepas contohnya ba'da yaqihi, contohnya pada pukul 5 contohnya. Fa innahu la ya'thamu bihadha at-ta'khir, maka dia tidak berdosa disebabkan dia meninggalkan solat, disebabkan dia tidur tersebut. Sebab dia dah tahu dia nak bangun, tapi bukan sebab diri dia tak nak bangun, sebab dia dah penat dan sebagainya. Kat sini tidak ada masalah, tidak berdosa ke atasnya. Akan tetapi wala tajibu alaihi fawriyatul qada, diwajibkan ke atasnya untuk qada solat tersebut. Bi khilafi ma idza nama fil waqti. Berbeza dengan perbahasan yang kedua ni. Perbahasan kedua ni berdosa. Bi khilafi idza ma nama fil waqti wa huwa yadhunnu anna an-nawma sayastaghriqul waqta. Contohnya berbeza dengan orang yang kedua ni. Orang kedua zuhur pukul 1:30. Dia rasa dia nak 1:30, dia tidur pukul 1 subuh. Dia rasa kalau aku tidur ni aku akan tak bangun sampai pukul 5 lah. Kalau dia tidur juga, disebabkan dia tidur, dia tak bangun, dia tahu kalau dia tidur tu dia tak akan bangun sampai pukul 5, menyebabkan dia meninggalkan waktu zuhur. Tidurnya tersebut akan menyebabkan dia berdosa, sebabkan dia tahu, sebab dia yakin dia akan tidak akan bangun pada waktu zuhur untuk solat zuhur. Orang ini fa innahu ya'samu bin-naumi awwalan. Dia ini kat atasnya berdosa. Sebab apa? Dia tahu, dia yakin. Wa tajibu alaihi al-fawriyatu bil qada. Kat atasnya untuk
qadakkan dia punya solat secara serta merta apabila dia bangun. Disebut kat sini, bila disebutkan a'dzar, keuzuran solat sini bukanlah semua jenis tidur. Tidur yang menunjukkan contoh yang pertama di sini. Seterusnya yang kedua, nisyan, lupa. Yang kedua adalah lupa. Bukan semua jenis lupa dapat yang mana keuzuran bagi kita untuk tidak solat. Contoh orang yang lupa untuk solat disebabkan dia duk main game contohnya. Main game sampai lupa. Main game PUBG kan. Sampai nak menang ni, nak dapat chicken. Nak dapat chicken sampai lupa nak solat. Haram ke atas dia. Haram ke atas dia, tidak ada keuzuran ke atas dia. Contohnya dia lupa ataupun dia tak tidur, ataupun contohnya dia kembali balik pada tidur. Di antara tidur ni juga termasuk dengan tidur orang kata apa, koma dan sebagainya. Yang tidur ni contohnya juga tidur yang menyebab datang daripada perkara yang haram. Contoh seorang dia minum arak. Dia minum arak pukul 12. Bila minum arak, dia pening kepala, dia tidur. Dia bangun pada waktu asar, dia kata Allah, lupa dah aku nak solat asar. Dia tak solat zuhur tersebut, berdosa kat atas dia. Sebab apa? Dia tidur disebabkan perkara yang haram. Begitu juga lupa tadi. Kalaulah lupa tersebut disebabkan perkara yang mubah, disebabkan perkara yang wajib, dia lupa tersebut tidak berdosa kat atasnya. Akan tapi dia lupa untuk solat disebabkan perkara yang makruh ataupun perkara yang haram, ke atasnya dosa. Contoh perkara yang wajib contohnya, ataupun perkara yang mubah. Sudah nak exam pukul 5. Duduk exam pukul 5, teliti sangat baca buku sampai tak ingat waktu. Baca buku tak ingat waktu sampai waktu zuhur. Dia baca buku daripada pukul 1 subuh sampai pukul 5. Tengok jam, kurung dalam bilik semua gelap. Bila tengok jam dah pukul 5. Lupa nak solat. Itu tidak ada masalah. Kalaulah disebabkan dia contohnya main judi pukul 12. Main judi untung banyak, kaya hari ni, balik banyak untung. Main judi, Allahu Akbar, aku lupa nak solat zuhur. Lupa nak solat zuhur, diharamkan ke atas dia, berdosa ke atas dia. Tidak ada keuzuran yang kata apabila dia masuk waktu zuhur, waktu asar tersebut, ke atas dia untuk qada tersebut. Dalilnya disebutkan sini, an-nisyanu lakin bi syarti alla yansha'a an manhiyin anhu. Syaratnya lupa ini yang jadinya lupa ini sebabkan daripada bukan perkara yang manhiyan anhu, daripada perkara yang dilarang. Ka'ayyadkhulal waqti, seperti masuknya waktu, satu waktu solat, wa ya'zima ala fi'liha, dan dia berazam untuk melakukan solat tersebut. Thumma yatashaghala bi mutala'atil kutub, dan dia masyghul, sibuk dengan mutalaah kitab, au san'atin nahwiha, ataupun dia buat ataupun benda yang mubah. Contohnya orang kata tengah buat baju, orang buat tempahan banyak, tengah buat kuih banyak, lupa nak solat waktu hari raya contohnya. Fa yakhrujul waqtu wa huwa ghafilan, keluarnya waktu dia lupa. Fa innahu la ya'sam, dia itu tidak berdosa. Wa yajibu alaihi alqada'u fawran, ke atasnya untuk qada serta-merta. Amma adapun idza nasha'a an manhiin anhu, jika perkara tersebut datang daripada perkara yang diharamkan, nahya tahrim, secara diharamkan, dilarang secara haram, seperti qimar, seperti berjudi, au karahatin, ataupun benda yang makruh seperti kala'bi syatranj, di sini seperti main chess contohnya. Ulama kata ada setengah daripada ulama kata main chess ini adalah perkara yang makruh. Falaisa bi'udhrin, ini tidak ada uzur. Begitu juga perkara main game contohnya, makruh kalau lama sangat. Kalau setakat nak buang tension tak ada masalah lah. Falaisa bi'udhrin faya'samu bih, maka berdosa ke atasnya. Wa yajibu alaihi alqada'u fawran, ke atasnya untuk qada solat tersebut yang dia telah tinggalkan. Sebab apa? Tidur dan nisyan ini adalah perkara yang dimaafkan, perkara yang
dimaafkan dalam Islam. Kenapa? Diriwayatkan dalam satu hadis oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sunan Nasa'i, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathin." Diangkat pena itu daripada 3 perkara. Maksud dia angkat pena bukan angkat pena saya angkat pena, maksudnya itu. Maksudnya diangkat pena penulisan malaikat raqib wa atid tu penulisan, iaitu penulisan baik dan buruk daripada 3 perkara. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidha, daripada orang yang tidur sehinggalah dia bangun. Wa anis saghiri hatta yakbura, begitu juga orang budak yang kecil yang tak mukallaf lagi, diangkat pena kat atasnya. Sebab apa? Dia masih lagi tidak mukallaf. Anil saghiri hatta yakbura, daripada budak kecil sehingga dia dah besar, dah baligh. Wa anil majnuni, daripada orang gila, fi hatta yastayqidha, ataupun dia dah bangun sedar dia. Ni 3 perkara ni diangkatkan pena daripada penulisan, iaitu jahat dan buruknya malaikat menulis ke atas mereka. Inilah dalil kepada a'dzarus salah yang kita bahaskan di pembahasan yang tadi. Seterusnya kita masuk pembahasan yang seterusnya, pembahasan yang berkenaan dengan syarat-syarat solat. Syarat-syarat solat. Kita baca sama-sama. Faslun syurutus salati thamaniyatun. Taharatul hadatsaini wa taharatu 'anil najasati minats thawbi wal badani wal makani wa satrul 'aurati wa istiqbalul qiblati wa dukhulul waqti والعلم بفرضيتها وألا يعتقد فرضا من فروضها سنة واجتناب المبطلات. الأحداث 2 أصغر وأكبر. فالأصغر ما والأكبر ما أوجب الغسل. العورات 4: عورة الرجل مطلقا والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة وعورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن وعند محارمهما والنساء ما بين السرة والركبة. Perbahasan ini kita tengok sedikit panjang, membahaskan tentang syurut, iaitu syarat-syarat salat. Yang mana perbahasan yang seterusnya akan dibincangkan tentang arkanus salat. Di sini ada satu persoalan, apakah perbezaan di antara syurut ataupun syartun dengan arkan ataupun rukun. Syurutun adalah jamak kepada syartun. Syartun mufrad, syurutun jamak. Syartun adalah satu perkara yang perlu disettlekan oleh mukallaf sebelum beliau masuk ke dalam solat. Perkara yang perlu settle sebelum dia masuk dalam solat. Maknanya kalau dah sempurna syarat-syarat ini, barulah orang tersebut, mukallaf tersebut boleh nak angkat takbir Allahu Akbar untuk masuk solat. Rukun
adalah perkara yang dilakukan dalam solat. Inilah secara umumnya syarat dan rukun. Kalau nak istilahkan dalam istilah fiqh dibahaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, lebih tinggilah. Di sini sebutkan sini syurutus salati thamaniyatun. Syurutus salati thamaniyatun. Syarat untuk solat adalah ada padanya 8. Yang pertama taharatul hadatsain, iaitu suci daripada dua hadas. Dimasukkan sini suci daripada dua hadas, iaitu hadas akbar dan hadas asghar. Hadas akbar dan hadas asghar, yang mana bagaimana kita nak cuci tadi dah disebut, sama ada kita bima'in au turabin, kita basuh kita punya daripada hadas sama ada dengan air ataupun dengan turab, iaitu dengan istinja. Mak bermaksud di situ adalah wudu, dan turab bermaksudkan situ adalah tayammum. Syarat yang kedua, at-taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makan. Sebelum kita nak solat, perlulah kita menyucikan diri kita dulu daripada hadas besar dan hadas kecil. Kalau kita ada hadas kecil, kencing ataupun kita buang air besar, sama ada kita ambil wudu ataupun kita tayammum jika kita ada wudu. Begitu juga hadas besar, begitu juga benda yang sama. Begitu juga selepas kita dah suci daripada hadas dua ini, perlulah kita menyucikan najasat. Kita punya pastikan kita baju suci daripada najis di thawb, iaitu pakaian yang kita nak pakai untuk solat, wal badani, badan kita, dan juga al makan, tempat kita nak solat. Dan seterusnya, syarat yang seterusnya adalah satrul aurah, adalah kita perlu untuk menutup aurat sebelum kita solat. Dan seterusnya al-istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, wa dukhulul waqt, iaitu masuknya waktu. Perbahasan di sini tentang ada sedikit perbahasan tentang istiqbalul qiblah, iaitu menghadap kiblat. Disebut sini wa yustathna masailu la yushtaratu fiha istiqbalul qiblah. Di sini ada sedikit exception. Setengah daripada orang yang solat dia tidak perlu untuk menghadap kiblat. Di sebahagian daripada masalah. Di antaranya naflus safaril mubahi ila mahallin la yusma'u minhu nida'ul jum'ah in ijtama'at fihi syurutul qasri al-atiyah ghairu tul. Yang mana kalaulah kita solat naflis safar, iaitu kita dalam keadaan musafir, kita nak solat sunat. Sebab Nabi SAW solat sunat yang Nabi yang tidak pernah meninggalkan, iaitu solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib maksudnya solat sunat qabliyah sebelum subuh, qabliyah sebelum zuhur, dan ba'diyah sebelah zuhur, lepas maghrib dan isyak dan sebagainya. Ini adalah solat sunat yang di antara solat sunat yang Nabi tidak pernah meninggal, sama ada fi hadar atau fi safar, sama ada dalam keadaan tidak musafir ataupun keadaan musafir. Apabila kita nak solat sunat ini, solat nafilah ini, khususnya rawatib, contoh disunatkan kat atas kita bila kita nak solat sunat. Contoh lagi, kita kiblat belah ni depan saya dia ada dalam kereta. Pastikan tidak ada masalah kita nak solat sunat untuk dalam keadaan berdiri ataupun duduk. Solat nafilah ini tidak ada masalah untuk kita mendirikannya dalam keadaan diri ataupun duduk. Akan tapi solat fardu diwajibkan. Solat zuhur, solat asar, solat isyak diwajibkan kita untuk berdiri bagi yang mampu lah. Bagi yang tidak mampu, itu kes keuzuran. Contoh, bagi orang yang nak solat sunat rawatib, walaupun dia mampu untuk berdiri ataupun dia nak solat duduk pun tidak ada masalah. Contoh, dia ada dalam kereta. Contoh, dia solat zuhur. Kalau dia solat sunat, dia akan sampai ke tempat pemusafiran dia lambat. Make sure dia nak solat juga, dia boleh untuk solat dalam keadaan dia berduduk. Pastikan waktu dia takbir itu menghadap kiblat. Lepas tu kalau keretanya beralih kanan kiri, tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk dia tidak menghadap kiblat. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW apabila Nabi musafir, Nabi menghadap kiblat, dan unta yang berada di atas untanya apabila
Lepas tu untuk dia beralih kanan kiri, tidak ada masalah. Nabi solat dalam keadaan menunggang unta. Seterusnya, di antara solat-solat yang tak perlu untuk kita menghadap kiblat, solatu syiddatil khauf. Kita solat dalam keadaan kita sangat takut. Kalau kita solat menghadap kiblat, peluru akan tembak kena kepala kita, kita mati. Contohnya menyebabkan darar yang besar. Dalam keadaan takut, sangat-sangat takut. Bukan, aku takut lah. Takut sebelah ni ada contohnya lipas dan sebagainya, ataupun kilat contohnya, tak nak solat ke kiblat yang itu tidak boleh. Maksudnya takut ni menunjukkan akan menyebabkan kita punya hifzun nafs, kita punya diri kita akan hancur dan sebagainya. Ini boleh untuk kita solat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Begitu juga tidak menghadap kiblat. Wa minha ma ulhiqa biha ka salati man ajaza 'anil istiqbal likaunihi maridan. Begitu juga contoh orang sakit. Contohnya orang sakit. Sakit memang kalau contoh kawasan rumah dia kat belah ni letak katil, memang katil tu tidak menghadap kiblat. Bila dia nak bergerak kiri kanan, tak boleh. Tu tak ada masalah untuk dia solat tidak menghadap kiblat. Dia dah tak boleh nak buat macam mana dah. Tapi diwasih lagi diwajibkan ke atasnya untuk solat, tidak ada masalah untuk dia menghadap kiblat. Ini adalah sedikit daripada perkara-perkara yang ada banyak exception untuk orang tidak menghadap kiblat dalam solat. Yang mana saya sebut tadi, salah satu daripada solat sunat. Yang baki tadi adalah solat fardu. Seterusnya, di antara syarat yang lain adalah dukhulul waqt. Syarat untuk sahnya kita punya solat, masuknya waktu. Contoh kita nak masuk solat, kita nak solat zuhur, tak boleh lah kita tak masuk waktu zuhur, kita nak solat zuhur, tak sah kita punya solat. Seterusnya, al-ilmu bi fardiyatiha. Kita perlu mengetahui fardu-fardu solat tersebut. Tidak sah untuk solat kita tak tahu dia apakah fardu solat, apakah sunat solat. Tidak boleh kita menganggap fardu itu adalah sunat itu adalah fardu yang akan dibahas sini. Wa alla ya'taqida, tidak boleh kita menganggap fardu di antara fardu furudus salah yang kita akan bahaskan sebentar lagi. Min furudiya, di antara fardu tersebut sunnah adalah sunat. Kita boleh menganggap takbiratul ihram itu adalah sunat. Mana kita boleh tinggalkan takbiratul ihram. Kita tak boleh menganggap niat itu adalah sunat. Kita tak perlu niat untuk solat. Kita tak boleh, kalau kita menganggap Fatihah itu adalah tak wajib, kita boleh masuk Allahu Akbar, kita terus rukuk, kita baca Fatihah, terbatalnya kita punya solat, tidak sah kita punya solat tersebut. Ini yang dimaksudkan wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan. Dan seterusnya wajtinabul mubtilat, dan kita mengelakkan perkara-perkara yang dapat membatalkan solat, contohnya terkena najis dan sebagainya. Seterusnya diterangkan apakah yang dimaksudkan asghar di sini. Kan di antara disebutkan awal tadi, di antara syarat solat itu taharatul hadatsain, iaitu suci daripada dua hadas, iaitu hadas akbar dan hadas asghar, hadas besar dan hadas kecil. Apakah yang dimaksudkan hadas kecil? Ma aujabal wudu'a. Hadas kecil ni apa yang menyebabkan kita perlu untuk wudu. Untuk kita menghilangkan hadas kecil ni yang menyebabkan kita perlu untuk berwudu. Itu adalah semua yang termasuk bahawa dengan hadas kecil. Apakah yang dimaksudkan dengan hadas besar? Ma aujabal ghusla. Apa perkara yang menyebabkan untuk kita mandi wajib, itu adalah hadas besar. Mudah saja yang perkara yang ditarifkan. Di antara disebut kali, di antara syarat-syarat untuk kita solat adalah satrul aurah, untuk kita menutup aurat. Apabila dibincangkan tentang satrul aurah, ulama di sini, musannif di sini membincangkan aurat manusia dalam solat dan luar solat. Yang istitrat sepatutnya dibincang, dalam pembahasan dibincangkan aurat manusia dalam solat, dibincangkan alat mukallaf dalam solat, dibincangkan alat mukallaf luar solat dengan mahramnya, bukan dengan mahram dan bukan mahram. Ini pembahasan dengan mahram dan bukan mahram ni bukan pembahasan dalam solat, akan tetapi ditambahkan supaya ditambahkan untuk ifadah, iaitu istifadah daripada pembahasan aurat. Disebut di sini al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4 jenis.
Yang pertama, auratur rajuli mutlaqan wal amati fi shalah. Aurat lelaki secara mutlaknya dan amah. Apa maksud amah? Iaitu hamba perempuan. Hamba perempuan di dalam solat dan lelaki secara mutlaknya ma baina as-surrati war rukbah. Apa di antara pusat dan lutut. Begitu juga orang lelaki dan juga hamba. Hamba perempuan dibolehkan untuk dia solat untuk di antara menutup hanya pusat dan lutut. Ini bukan maksud hamba perempuan boleh dilihat orang yang lelaki yang lain, bukan ajnabi di antara pusat dan lutut, tak. Ini hanya perbahasan tentang aurat hamba perempuan di dalam solat sahaja. Akan tetapi aurat hamba perempuan di luar solat bagi lelaki yang ajnabi bagi hamba perempuan seperti aurat perempuan yang lain. Ini hanya perbahasan aurat perempuan di dalam solat saja. Di perbahasan ini akan dibahaskan sebentar lagi. Seterusnya kita tengok wa auratul hurrah. Wa aurat yang kedua, aurat itu 4 jenis. Yang pertama, aurat lelaki dan aurat hamba perempuan ma baina ar-rukbati was-surrah, di antara pusat dan lutut. Dan yang kedua, aurat al-hurrah, aurat perempuan yang hurrah, yang merdeka, bukan hamba, fi salah jami'u badaniha, semua dia punya badannya, ma siwa dah saya kena ngaji ilmu nahwu, al-istithna, iaitu exception, kecuali ma siwal wajhi, kecuali wajahnya, wal kafain, dan tapak tangannya. Ini adalah aurat perempuan di dalam solat, perempuan yang merdeka, semua badannya kecuali muka dan tapak tangannya. Wa'au ni selepas itu yang ketiga. Ini perbahasan yang ketiga ni saya akan masuk sebentar ni adalah perbahasan yang tidak ada alaqah, tidak ada hubungan dalam solat, akan tapi ditambahkan oleh musannif untuk istifadah, untuk kita dapat faedah dengannya. Sebab al-alam dah diperbahaskan tentang ni, diperbahaskan secara lebih detail. Wa auratul hurrah, aurat hurrah iaitu perempuan yang merdeka, wal amati, dan hamba perempuan, indal ajanibi, maksud indal ajanib foreigner, maksudnya orang selain daripada mahram mereka berdua ini, iaitu hamba perempuan dan hurrah dan perempuan yang merdeka, jami'ul badani, semua badannya. Kalau kita tengok di sini, mafhumnya di sini, di dalam maknanya perempuan, hamba perempuan dan perempuan yang merdeka perlulah untuk menutup semua badannya, maksud termasuk muka dan tapak tangan. Kalau kita tengok di sini, kita melihat kepada musannif. Musannif di sini adalah orang berasal daripada Yaman. Di dalam mazhab Syafi'i ada 2 qaul. Qaul yang ditarjihkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dan qaul Ar-Ramli. Ibnu Hajar Al-Haytami, kebanyakan qaul digunakan oleh ulama Yaman, digunakan oleh ulama Yaman.